Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma atina anfusana taqwaha wa zakkiha. Anta khairu man zakkaha, anta waliyuha wa maulaha. Amin, Allahumma amin, amma ba'du. Alhamdulillah, Alhamdulillah, summa Alhamdulillah. Alhamdulillah, para jemaah yang dirahmati Allah Jalla wa'ala, dengan limpah kurnia daripada Rabbul Alamin, yang memiliki nama-nama yang indah, sifat-sifat yang indah, dengan nama Al-Aziz, dengan nama Al-Muhaimin, dengan nama Allah Ta'ala Al-Mujib. Kita menyeru Allah Ta'ala dengan nama-nama yang cukup indah. Bukan sahaja kita menyeru, bahkan Allah Ta'ala menyatakan walillahil asma'ul husna fad'uuhu biha. Bagi Allah Ta'ala itu ada nama yang cukup indah. Kalau dihayati, dipahami, dipelajari, cukup indah. Maka Allah kata bukan sahaja melihat nama itu indah, hafal nama itu indah, maka gunakanlah nama itu untuk beribadat kepada Allah. Serulah Allah dengan nama yang cukup indah, supaya kita dapat merasakan keindahan dalam berdoa, dalam bermunajat kepada Allah, dan hati kita tertambat dengan nikmat munajat yang diberikan Allah sebagai suatu ketenangan kepada orang-orang yang mukmin pada Allah. Alhamdulillah, ikhwan, akhawat, ikhwatul iman, a'azakumullah wa uhibbukum fillah. Seperti temu janji kita pada Sabtu malam minggu, kita mengambil sedikit ruang untuk mengaji. Kita melihat di dalam tarbiyatul aulad, atau kita namakan dengan Hidayatus Subyan. Terutama buku kita ini yang kita jadikan teks, Hidayatus Subyan ini, fi ma'rifatil islami wal iman. Ini adalah teks kita. Teks bermakna kita akan buat rojokan kita, namun kita juga akan mengambil daripada sumber-sumber yang lain untuk kita mengetahui dan kita membahas teks yang kita jadikan sebagai teks utama itu. Iaitu setelah kita melihat beberapa siri yang lalu, ikhwan, tentang apakah hak seorang ibu, seorang bapa kepada anak-anaknya, tuntutan yang disebut dalam riwayat kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun ar-ra'iyati. Setiap kamu adalah dikatakan sebagai orang yang menggembala. Kullukum ra'in, kamu adalah ra'. Ra' bermakna orang yang menjaga sekawan, macam orang Arab jaga sekawan kambing tu. Itu dia kata ra'. Wa kullukum mas'ulun ar-ra'iyati, dan di atas ra'iyah, di atas jagaan kamu itu, mas'ulun, kamu akan ditanya. Maka kita ini adalah penjaga, pengawal kepada diri kita, kepada isteri kita, anak-anak kita. Isteri juga adalah pengawal kepada rumah suami dia, anak-anak dia. Maka setiap kita akan ditanya. Lebih-lebih ada ayat, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah diri kamu, keluarga kamu, ahli kamu daripada nara, daripada azab Allah yang tak pernah terperi, yang begitu perik, yang dikatakan inna quddamakum amran aziman ma taqduruna fasta'inu billahil azim. Di hadapan sana ada suatu urusan Allah yang sangat besar. Urusan Allah yang sangat besar. Ma taqduruna. Tidaklah kita memiliki suatu kemampuan untuk berhadapan dengan urusan itu. Fasta'inu billahil azim.
Maka oleh kerana itu, cepat-cepatlah memohon pertolongan kepada Allah di atas segala urusan yang ada, iaitu urusan selepas daripada kematian ini. Sayyidina Osman radhiyallahu an terkenal dengan banyak kelebihan dia. Pemalu pun terkenal dengan Sayyidina Osman. Bahkan disebut rajulun, seorang lelaki yang malaikat pemalu kat dia. Sayyidina Osman sahabat yang kaya, tapi sejarah menunjukkan Sayyidina Osman hidup dengan Al-Quran. Dua perkara yang terkenal dengan Sayyidina Osman ialah Al-Quran, dan perkara yang kedua adalah wakaf Osman. Sampai hari ini di Madinah itu masih ada wakaf Osman, dan di bank Madinah ada akaun di atas nama Sayyidina Osman. Wah, dia dah wafat dah. Telaga yang dia wakaf itu masih ada, tanah yang dia wakaf itu masih ada, dan digunakan oleh orang sampai hari ini. Subhanallah. Sayyidina Osman mempunyai kelebihan yang cukup besar, yang cukup istimewa. Dan dia mati pun, Al-Hafiz Imam Ibn Katsir cerita dalam Bidayah wa Nihayah, sangat dahsyat. Dia mimpi Rasulullah, dia puasa, dia melihat dalam mimpi dia Rasulullah dan Abu Bakar. Kata Rasulullah pada dia, kamu puasa di sana, berbuka di sini. Dan dia mati. Semua orang tahu dia mati macam mana. Dahsyat Osman. Dahsyat Osman ni, satu hari dalam riwayat At-Tirmizi, Sayyidina Osman masuk tanah perkuburan. Dia masuk di tanah perkuburan itu, dia menangis. Nangis sungguh-sungguh, dia menangis, teriak. Sahabat kata, wahai Osman, kami pernah dengar kau bercakap tentang mati, kau bercakap tentang akhirat, kau bercakap tentang neraka, tapi kami tak pernah tengok pun kau menangis. Tapi kenapa bila kau masuk tanah kubur ni kau menangis teruk macam ni? Apa kata Sayyidina Osman? Kata Sayyidina Osman, sebab aku tengok bila kekasih kita Muhammad bin Abdullah wa Rasulullah salawatullah wa salamuhu alaihi, bila Rasulullah masuk ke tanah kubur, Rasulullah menangis. Dan aku dengar beberapa perkara yang Rasulullah sebut. Pertama, Rasulullah menyatakan tidak ada suatu pandangan yang paling buruk yang pernah Rasulullah tengok. Tak ada satu pandangan yang begitu buruk, yang mengerikan, menakutkan yang pernah Rasulullah tengok, melainkan pandangan dalam kubur. Seolah-olah di atasnya begitu tenang, tapi di dalamnya bergelora. Dan kubur ini adalah, dia menjadi awalu manazil min manazilil akhirah. Dia merupakan suatu tempat persinggahan yang pertama, the first station daripada banyak stesen yang kita nak singgah. Manazil, tempat-tempat persinggahan yang banyak lagi nak menuju ke akhirat. Yang kalau di sini selamat, kalau di sini menjadi mudah, maka selepas daripada ini kesemuanya akan mudah. Tapi kalau yang di sini sangkut, maka yang berikutnya juga akan sangkut. Maka Sayyidina Osman kerana itu dia menangis bersungguh-sungguh. Jadi mengenangkan hakikat itulah ikhwan, kita mengenangkan balik diri kita kepada mas'uliyah ini, responsibility ini, tanggungjawab yang Allah berikan kepada kita yang bernama ibu, yang bernama bapa, yang di bawah kita ada anak-anak, untuk memperkenalkan kepada mereka tentang ajaran-ajaran daripada Allah kepada mereka. Apakah tuntutan-tuntutan Allah kepada mereka sebagai mukallaf dalam Islam? Mukallaf bermakna seorang Islam yang dah akil, yang cukup, yang mempunyai akal yang sempurna dan baligh, cukup umur sampai seru. Maka apakah yang dia kena tahu? Kesemua kita tahu ikhwan, dia kena tahu pertama sekali tentang rukun Islam. Rukun Islam itu bermula dengan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan itu telah kita bahas ikhwan lebih daripada, saya ingat,
9 ke 10 siri. Bagaimana kita mengenal Allah, ma'rifatul Rabb, ma'rifatul din dan ma'rifatul Nabi. Kerana ketiga-tiga itu dia merupakan suatu konsekuensi kepada asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Ada seorang yang bertanya, soalan itu ditujukan kepada Ustaz Nan semalam. Iaitu soalan dia, ada orang menterjemahkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah dengan dua terjemahan. Satu diterjemah dengan makna kata aku bersaksi. Satu lagi diterjemah dengan makna aku naik saksi. Jadi soalan ditujukan. Pertama, yang mana satu lebih benar? Aku naik saksi atau aku bersaksi? Yang kedua, kalau kata naik saksi itu di mana? Di mana? Soalan itu dikemukakan. Saya katakan wallahu ta'ala a'lam, Allah Ta'ala yang maha mengetahui segala-galanya. Kerana ini perkataan Arab, tapi Ustaz Nan dah jawab semalam. Yang ini kerana saya teringat, saya menumpang jawapan Ustaz Nan tu. Kerana Islam bermula dengan asyhadu an la ilaha illallah. Al-Quran menyebut pada kita, dalam surah Muhammad pun ada, dalam surah Ali Imran pun ada. Kalau dalam surah Muhammad diguna perkataan fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfiru min zambik. Allah kata fa'lam, ketahuilah, annahu la ilaha illallah, sesungguhnya tidak ada ilah melainkan Allah. Dalam Ali Imran diguna perkataan syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Dia guna perkataan tu. Dia guna perkataan syahidallah. Yakni kita kata bada'a bi nafsihi. Allah memulakan kesaksian itu dengan dirinya. Artinya syahidallah annahu la ilaha illahu, Allah memberi kesaksian tentang dirinya bahawa tidak ada yang layak disembah melainkan hanya Dia saja. Jadi kalau orang tak menerima kesaksian itu, orang punya pasal. Tapi Allah memberi kesaksian tentang diri Dia. Dia memulakan dengan menyaksikan diri Dia. Syahidallah wa annahu la ilaha illahu. Allah telah menyaksikan akan dirinya. Hanya Dia yang layak disembah. Tidak ada yang layak disembah melainkan Dia, yakni Allah. Lepas tu wasani, yang kedua, Allah menyebut kesaksian malaikat. Wal malaikatu. Malaikat juga menyaksikan apa yang telah Tuhan saksikan. Dan wasalis, yang ketiga, Allah kata wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Allah kata ulul ilmi, dan yang mempunyai ilmu, yang mereka mempunyai kesaksian dengan cukup keadilan. Jadi bila Allah menyatakan hanya Dia sahajalah yang layak disembah, hanya Dia sahajalah yang layak disembah, yang lain tak layak disembah, Allah kata kesaksian itu telah pun diterima dan disaksikan oleh para malaikat. Para malaikat penduduk langit. Kesemua penduduk langit yang terdiri daripada ahli dia malaikat, kesemuanya menyaksikan. Menyaksikan dengan begitu padu, dengan begitu jelas bahawa annahu la ilaha illahu, sesungguhnya tidak ada yang layak disembah dengan sebenar-benarnya melainkan Allah. Kerana itu Allah menyebut di dalam Al-Quran satu kejadian yang cukup dahsyat. Kerana di langit sana tu, malaikat adalah penghuni langit. Bila penduduk bumi menyatakan
Allah mempunyai anak. Maka Allah Ta'ala kata apa dia? Hampir-hampir langit itu pecah. Hampir-hampir langit itu pecah. Gunung ganang itu merekah, bergoncang, kerana mereka begitu marah dengan suatu ucapan yang tak benar langsung. Iaitu menyatakan Ar-Rahman, bahawa Allah Ar-Rahman yang bersifat dengan Ar-Rahman itu ada anak. Tak boleh terima. Kesan kepada penduduk langit cukup dahsyat kalau ada orang menyatakan Allah Ta'ala itu ada sekutu dia. Allah telah memberi kesaksian tentang diri dia dan penduduk langit keseluruhannya menyaksikan. Tak cukup dekat tu. Allah kata penduduk bumi pun menyaksikan. Iaitu penduduk bumi yang terdiri daripada wa ulul ilmi, iaitu yang mempunyai ilmu. Penduduk bumi yang mempunyai ilmu di kalangan para ulama dengan keilmuan yang benar, mereka menyaksikan bahawa annahu la ilaha illahu, bahawa tidak ada yang disembah dengan sebenar melainkan Allah. Macam mana yang dikatakan kesaksian itu? Datang surah Muhammad. Allah kata fa'lam annahu la ilaha illahu. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah, kata Allah. Fa'lam. Ketahuilah. Kamu semua mesti ada ilmu pada menyatakan la ilaha illallah. Tidak ada yang disembah dengan sebenar-benar sembahan melainkan hanya kepada Allah. Maka inilah yang dikatakan kesaksian. Apa makna kesaksian? Fa'lam, ketahuilah. Iaitu setiap orang yang nak memberi kesaksian, fa'lam, dia kena ketahui. Artinya, maksud asyhadu itu adalah ilmu. Bukan masalah naik saksi ataupun bersaksi. Masalahnya satu orang itu menyatakan asyhadu, saya sanggup menjadi saksi kerana saya mempunyai ilmu yang cukup dan secukupnya untuk menyatakan perkara ini. Maka saya berani ke hadapan menjadi saksi dengan penuh keilmuan, dengan penuh keyakinan, saya akan mendedahkan perkara yang sebenar. Itu makna asyhadu. Yang kita nak saksikan dalam benda ni apa dia? Yang kita ada ilmu yang secukup-cukupnya, semantap-mantapnya, sebenar-benarnya. Apa dia? Iaitu ilmu pada menyatakan la ilaha illallah. Kita akan ke depan, langit, penduduk langit pun sanggup turun ke bumi. Ke depan, penduduk bumi pun yang terdiri daripada ulul ilmi, orang-orang yang ada ilmu, mereka pun sanggup datang ke depan untuk memberi kesaksian. Kesaksian apa? Tidak ada yang layak disembah melainkan Allah. Untuk menyatakan bahawa Allah sahaja yang layak disembah. Dia tak boleh dikatakan secara teka dan meneka, secara ingat-ingat tak boleh. Dia mesti mempunyai ilmu, yang ilmu itu dari sisi Allah sendiri. Kerana kesaksian ini adalah kesaksian kita tentang Allah. Sedangkan Allah tu kita tak boleh tengok. La tudrikul absar. Kamu tak akan dapat lihat dia dengan mata. Maka memerlukan Allah yang menjelaskan sendiri tentang diri dia. Maka kerana itu Allah menyatakan fa'lam. Maka hendaklah kamu cukup-cukup berilmu. Kamu kena ambil ilmu. Ilmu pada menyatakan, ilmu apa? Ilmu yang Allah kata syahidallah, Allah menyaksikan diri dia sendiri bahawa dia tidak pernah ada sekutu, bahawa hanya kepada dia sahaja tempat beribadat. Maka sekarang Allah kata fa'lam, kamu kena ketahui, kamu kena ada ilmu yang cukup, beri kesaksian kamu seolah-olah kamu menyaksikan sungguh perkara ini. Maka ilmu sahajalah yang boleh memberi kepada kita kesaksian dengan sebenar-benarnya. Maka tanpa ilmu, kesaksian kita akan gagal. Maka kerana itu dikatakan asyhadu. Dengan makna kata saya sudah memiliki ilmu yang cukup, sehingga dengan ilmu itu membuat saya nampak dengan mata kasar dan mata hati. Saya mempunyai hujah yang kukuh. Saya sanggup berjumpa dengan siapa sahaja, apa sahaja, dalam kondisi bagaimana sekalipun, untuk mempertahankan
La ilaha illallah. Tidak ada yang layak disembah, diibadahi, didoakan, melainkan hanya semata-mata kepada Allah. Dan kalau ada yang kata benda lain, saya akan bantah sekeras-kerasnya. Kerana saya telah memiliki ilmu secukup-cukupnya. Itu makna asyhadu. Maka terpulanglah pada kita nak meletak apa makna asyhadu. Aku naik saksi atau aku bersaksi. Itu hanya suatu terjemahan yang tidak ada makna yang apa-apa pun. Tapi hakikat makna dia ialah asyhadu. Aku mempunyai ilmu yang cukup untuk memberi suatu kesaksian. Maka ilmu apakah yang kita perlukan? Iaitu ilmu pada menyatakan la ilaha. Sekali-kali tidak ada ilah. Ilmu itu. Illa Allah. Illallah. Melainkan Allah. Ini ilmu dia. La. Nafi. Menafikan. Nafi li jinsi. Semua jenis Tuhan yang ada mesti dinafikan hak beribadat padanya. Tidak ada. Apa Nabi sebut dalam hadis Nu'man bin Bashir, hadis Abi Daud, hadis sahih. Nabi kata ad-du'a huwal ibadah. Doa adalah ibadat. Doa termasuk ibadat. Maka kalau doa ibadat, Fatihah dah ajak. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya pada engkau kami beribadat. Hanya pada engkau kami memohon pertolongan. Hanya kepada Allah. Maka doa itu adalah ibadat. Maka ibadat tidak boleh pada yang lain, melainkan hanya pada Allah. Menafikan tidak ada suatu pun yang layak didoakan pada dia. Ditunduk dengan makna doa, dipohon dengan makna doa, diibadahi. Kita wajib menolak. Kubur tak berhak menerima doa, kubur tak berhak menerima ibadat, manusia tak berhak, malaikat tak berhak, Nabi sendiri tidak berhak diibadahi. Kerana itu adalah wahdallah. Hak Allah Ta'ala. Hak Allah Ta'ala sahaja. Itu adalah hak Allah Ta'ala yang esa sahaja. Tak boleh diberi pada siapa-siapa. Illallah. Melainkan itu hanya milik Allah. Milik Allah. Hak Allah. Hanya dia sahaja menerima ibadah. Dan dia sahaja dipohonkan doa dalam kesusahan, dalam apa jua pun. Tak boleh kita seru nama siapa-siapa. Itulah makna la ilaha illallah. Itulah makna iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Maka dikukuhkan lagi dengan asyhadu. Sungguh. Asyhadu. Sungguh aku bersaksi. Sungguh saya bersaksi. Kalau kita kata aku bersaksi atau saya bersaksi, mungkin kita tak apa nampak. Tapi kita kata asyhadu. Saya berani ke depan. Saya berani bawa diri saya sebagai seorang saksi. Saya akan ke depan. Saya mampu ke depan. Saya tak pernah takut ke depan untuk memberi kesaksian tentang la ilaha illallah. Maka kalau orang bertanya kita, kau naik saksi, naik tak mana? Naik tak mana? Jawab pada dia. Naik pada fa'lam annahu la ilaha illallah, pada ilmu. Pada ilmu, hanya dengan ilmu sahaja kita boleh menyatakan la ilaha dengan nafi, an-nafyu, barulah illallah dengan al-isbatu. Ini dua rukun syahadah. Satu nafi, kedua isbat. Dan kita kena tahu pada menyatakan kenapa akidah bermula dengan nafi, tak bermula dengan isbat. Kerana Allah tidak mau langsung dalam hal peribadahan, dalam hal doa, kita ada walaupun sekecil zarah, dia dikongsi dan dibandingkan dengan benda yang lain. Tuhan sangat cemburu dalam perkara ini. Dia tak mahu. Kerana kalau ada sekecil mana pun syirik, itu telah pun mendapat unsur ketidakikhlasan kita menerima dia satu-satunya Tuhan. Maka kesaksian kita tidak murni. Kerana itu kita kena menyaksikan dengan ilmu yang benar, ilmu yang yakin,
Ilmu yakin itu apa dia ikhwan? Ilmu yang menolak keraguan. Kalau ingat balik pelajaran kita dulu, bila sebut ilmu dan yakin, dia mengeluarkan syak, zan dan waham. Syak, zan dan waham. Ketiga-tiga nama ini menunjukkan dalam diri orang itu ada keyakinan pada Tuhan. Tetapi keraguan juga ada. Bila kata syak, antara yakin dengan tak yakin dia sama. Syak kita kata 50-50. Zan banyak belah yakin. Tapi tak yakin ada juga. Mungkin 25%. Maka Tuhan tak mau. Waham belah tak yakin banyak. Tapi yakin ada. Ketiga-tiga ni Tuhan tak mau. Kerana ketiga-tiga ni kalau ada bermakna kita tidak menyaksikan dia dengan semurninya. Maka dia nak kita ada ilmu sungguh. Pasal itu dia kata fa'lam. Hendaklah kamu mengetahui. Hendaklah kamu ada ilmu. Ilmu apa? Ilmu dengan yakin sungguh. Ilmu yang menolak keraguan yang kita belajar awal-awal dulu dipanggil dengan al-jazam. Itu kalau sahabat ke belakang ke depan balik, dia ada pada muka surat yang ketiga. Ingat balik al-jazam, muka surat ketiga, baris ketiga daripada atas. Al-jazmu al-mutabiqu lil haqqi an dalilin. Jazam itu diterjemah dengan makna i'tiqad yang tetap, yang tidak berubah dan tidak syak. Itu makna jazam. Keyakinan kita yang kukuh. Jadi apakah akan mengukuhkan keyakinan kita? Itu dihabaq di belakang. Al-mutabiqu lil haqqi, iaitu yang muafakat bagi yang sebenarnya. Artinya, bagi diri pekerjaan yang ia i'tiqad akan dia. An dalilin, lagi dengan dalil. Itulah mendatangkan jazam. Apa makna jazam? Tak berubah. Tak ada syak, tak ada ragu, tak ada waham, tak ada zan. Yang adanya ialah keyakinan yang tetap, yang tak berubah. Yang pasti, yang tak goyah. Macam mana nak dapat keyakinan itu? Didapat dengan ilmu. Dan ilmu itu didapati dengan dalil. Kalau tak ada dalil bukan ilmu. Ilmu itu apa dia? Idrakus syai'. Mengetahui tentang kewujudan sesuatu seperti wujudnya. Bukan seperti disangka. Tak, seperti dia wujud. Kita tahu dia. Macam orang tua-tua kata sekilas ayak dalam laut dapat ditahu jantan betina. Kenapa? Cara ayak tu berkocak dia tahu. Ekor tu yang ribah ke, sirip yang ribah ke, dia tahu. Dan kalau ribasan itu ikan betina yang ada telur dengan ikan jantan, dia tahu. Sedangkan dia bukan duduk dalam ayak, tapi dia ada al-jazmu. Dia ada suatu keyakinan yang kukuh. Kenapa? Kerana keyakinan itu dia ekpa dengan ilmu dan dengan dalil. Pasal itu Allah menyatakan fa'lam. Kamu kena mengetahui dengan sungguh-sungguh. Betul, Allah menurunkan ilmu, Allah menurunkan dalil. Secara nakli ataupun akli, secara syarak ataupun secara akal. Allah turunkan dalil. Untuk kita sabitkan la ilaha illallah. Jadi itulah diletakkan asyhadu. Alif itu mewakili diri saya, diri kita, asyhadu, bahawa kita kata, aku sanggup jadi saksi. Aku sanggup jadi. Orang Arab, kalau kita kata asyhadu, dah jelas makna dia. Cuma bila nak diterjemah bahasa Melayu ni, yang mana yang betul? Naik saksi atau bersaksi? Dia tak timbul naik saksi atau bersaksi. Asyhadu menunjukkan keberanian seseorang, keteguhan hati seseorang, kemampuan ilmu seseorang, sehingga dia mampu menerima cabaran dan dia membuktikan keyakinan dia. Itu makna asyhadu. Dia tak takut. Kalau ada orang kata Tuhan tak layak disembah, benda lain layak disembah, dia berani pergi. Dia kata kau salah.
kau tidak ada ilmu yang betul tentang Tuhan, dan kau tak tahu apa makna Allah, kau tak tahu nama dia, kau tak tahu sifat dia, dan kau tak tahu bagaimana dia menceritakan tentang diri dia. Laisa kamitslihi syai'. Bukan seperti yang kau gambarkan. Subhanallahi amma yasifun. Maha suci Allah daripada apa yang mereka gambarkan, mereka sifatkan dengan cara yang salah. Subhanallahi amma yusyrikun. Maha suci Allah daripada apa yang telah mereka syirikkan dalam bentuk perbuatan mereka, perkataan mereka. Allah bukan begitu. Bagaimana Allah kita nak tahu? Allah seperti mana Allah menceritakan tentang dirinya dalam kalamnya. Itulah Allah. Maka kita kata, asyhadu, saya orang yang berani ke hadapan untuk menyaksikan perkara ini. Malaikat bersedia jadi saksi kerana malaikat dapat ilmu, dan Allah kata wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Orang-orang yang berilmu sebagai penduduk dunia. Maka berhimpunlah dua kesaksian. Ahli langit menyaksikan tauhidnya Allah, ahli bumi menyaksikan tauhidnya Allah. Maka dengan itu tak dapat diterima kesaksian kesyirikan atas Allah. Tak dapat diterima. Itu bab yang pertama yang telah kita belajar untuk kita faham, kita hadam, kemudian kita ringkaskan dalam kehidupan kita ilmu dia untuk kita tumpahkan kepada anak-anak kita. Maka setelah itu, rukun Islam yang pertama dia berpindah. Rukun Islam yang kedua adalah solat sehari semalam 5 waktu. Inilah yang sedang kita belajar daripada teks kita ini, ikhwan, Hidayatus Subyan, pada muka surat yang ke-8. Iaitu apakah yang kita nak sampaikan pada anak kita tentang solat. Penulis menyatakan kitabus salah. Kitabus salah. Kitabus salati bermakna ini suatu kitab pada menyatakan hukum sembahyang. Ini suatu kitab pada menyatakan hukum sembahyang. Kitabus salah. Ini suatu kitab pada menyatakan hukum sembahyang. Sembahyang ni ikhwan dari segi lughatan. Lughatan bermakna bahasa. Lughatan bahasa Arab, sembahyang bermakna ad-du'a. Dia bermakna doa. Doa ni apa dia ikhwan? Doa ni bermakna an-nida. Seruan. Seruan apa dia? An-nida dia satu seruan. Tapi seruan dalam bentuk munajat yang merendahkan diri, merendahkan suara, menghina diri, menundukkan hati, memohon sesuatu agar sama ada terselamat, ditunaikan hajat, ataupun diberi keselamatan dalam bentuk perlindungan. Itu makna an-nida. Apa makna salah di sudut bahasa? Ad-du'a. Apa makna doa? Doa kita kata permohonan. Tapi dia bukan sebarang doa. Dia doa berunsurkan nida, rayuan, seruan dengan suara yang rendah. Allah kata Zakaria iznada rabbahu nidaan khafiyya. Allah kata ingatlah Zakaria ketika dia panggil Tuhan dia, dia seru Tuhan dia dengan suara yang sangat rendah. Itu an-nida. Kalau duk cerakah-cerakah ni bukan nida. Pasal itu ke semua hal-hal peradaban doa yang Allah cerita dalam Quran, Allah menyebut yang ni. Suara yang rendah, hati yang tunduk. Itu doa. Sebab Allah tak dipanggil dengan suara yang tinggi. Sebab Nabi menyatakan Tuhan kamu adalah Tuhan yang dekat dan bukan Tuhan yang peka. Sampai kita nak riau, tak perlu. Jadi, menurut bahasa, sembahyang itu adalah doa dengan erti kata an-nida. Bukan sebarang doa. Doa yang bermuatankan rayuan. Bermuatankan munajat. Munajat, permohonan. Merayu, merintih di depan Tuhan. Itu doa. Maka Allah kata, Ud'uni. Hampa semua merayulah pada aku. Rendahkan suara pada aku. Tundukkan hati pada aku. Mintalah kepada aku.
luahkan segala hajat pada aku, astajib lakum. Astajib lakum. Allah tak kata nastajib, dia kata astajib. Kerana hanya aku seorang sahaja boleh menerima segala rayuan kamu. Malaikat pun tak boleh. Aku seorang saja. Kalau Allah kata nastajib, kami, bolehlah malaikat masuk, para nabi masuk. Tak, Allah kata ud'uni, mintalah kepada aku seorang, astajib lakum. Aku seorang sahaja yang dapat menunaikan hajat kamu. Dan wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Bila hamba-Ku bertanya tentang aku, wahai Muhammad, katakan kepada mereka, aku dekat pada mereka. Sehingga mereka tak perlu nak riau, nak mencari benda dekat. Kedekatan itu, keakraban Tuhan dengan kita. Dekat. Pasal itu kita kena ada jiwa muraqabah. Merasakan diawasi, ditenung, diperhati oleh Tuhan untuk merasakan kedekatan. Sifat ma'iyah, kebersamaan Tuhan dengan kita. Innallaha ma'al muttaqin. Allah bersama orang bertakwa. Innallaha yuhibbut tawabin. Ya innallaha ma'as sabirin. Kebersamaan Allah dengan orang-orang yang sabar. Rasakan kebersamaan Allah. So kita lah kena rasa, ikhwan. Kenapa? Pasal Allah dah kata dia dekat. Min hablil warid. Kalau kita di sini kita ada urat, dekat, duk ada dalam kita. Tapi Tuhan lebih dekat daripada urat tu. Dekatnya. Dekat ini perasaan, ikhwan. Rasa kita. Dan dia bukan rasa-rasa macam rasa biasa. Rasa yang ditarbiah, yang dibentuk, dicetak dengan cetakan Rabbani. Dengan ayat Quran, penjelasan daripada Allah tu sendiri. Bukan kita mencipta rasa ikut suka, tidak. Perasaan itu di atas jalan, di atas petunjuk yang telah Tuhan berikan. Maka apakah makna salah menurut bahasa? Menurut bahasa salah bermakna doa, permohonan. Doa itu bermakna an-nida, rayuan kita, seruan kita kepada Allah Ta'ala dengan jiwa yang rendah, dengan suara yang tunduk pada Allah. Itu makna salah menurut bahasa. Penulis kata, bermula makna sembahyang pada syarak. Ada juga sembahyang kerana Arab ni dia kaya dengan bahasa. Pasal itu dia ada istilah, dia ada lugah. Menurut syarak pula, menurut syarak ni bermakna menurut pada yang kita nak pakai dalam hukum. Ta'rif yang kita akan pakai dalam hukum, iaitu aqwalun wa af'alun muftatahatun bitakbiri wa mukhtatamatun bitaslimi bisyara'ita makhsusatin. Aqwalun wa af'alun muftatahatun bitakbiri wa mukhtatamatun bitaslimi bisyara'ita makhsusatin. Aqwalun wa af'alun muftatahatun bitakbiri wa mukhtatamatun bitaslimi bisyara'ita makhsusatin. Ini makna sembahyang menurut kita kata syarak ataupun istilah fiqh. Menurut istilah fiqh yang ni kita nak pakai. Penulis menyatakan artinya, arti yang dia abang dalam teks Arab tadi itu, aqwalun, beberapa perkataan, wa af'alun, dan beberapa perbuatan, muftatahatun, yang dimulai akan dia. Muftatahatun bermakna yang dimulai akan dia. Bitakbiri, dengan takbiratul ihram. Wa mukhtatamatun,
dan disudahi akan dia bitaslimi dengan salam, bisyara'ita dengan beberapa syarat, makhsusatin yang tertentu. Itu makna salat. Baik ikhwana, sekarang ni apa kerja kita nak kena buat sebagai pendidik pada anak-anak? Kita nak join apa? Join makna solat dari segi bahasa dengan makna solat daripada sudut syarak. Tengok ambil yang syarak dulu. Menurut syarak, sembahyang itu ialah beberapa perbuatan. Apa dia perbuatan? Berdiri satu jenis perbuatan, kan? Rokok perbuatan, i'tidal perbuatan, sujud antara dua sujud dan dua ulang benda tu, itu nama dia beberapa perbuatan, kerana dia bukan satu sahaja action dalam sembahyang, dia ada banyak action dia, maka dia dikatakan aqwalun, beberapa perkataan. Aqwal, beberapa perkataan. Perkataannya takbiratul ihram, sebut Allahu Akbar, perkataan. Fatihah, perkataan. Surah, perkataan. Tahiyat, baca tahiyat, perkataan. Bagi salam, Assalamualaikum, perkataan. Jadi solat ini aqwalun, beberapa perkataan. Wa af'alun, dan beberapa perbuatan. Perkataan dan perbuatan itu muftatahatun, dibuka ataupun dimulai bitakbiri, dengan takbiratul ihram. Selagi kita tak takbir, kita rokok, kita i'tidal, dia tak dikira sembahyang. Perkataan kita, perbuatan kita, dia mesti dimulai dengan takbiratul ihram. Takbir kena duduk depan, Allahu Akbar, lepas tu baru boleh ada perkataan, baru boleh ada perbuatan. Dimulai dengan takbiratul ihram, dan dia punya mukhtatamatun, dia punya penutup dia bitaslim, dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi, itu salam. Dibuka dengan lafaz Allahu Akbar, nama dia takbiratul ihram. Dibuka, ditutup. Ditutup bermakna apa? Kita tutup solat. Selesai dianggap solat. Masuk kepada solat. Masuk pada solat dengan takbiratul ihram, dikatakan keluar daripada solat dengan ucapan Assalamualaikum. Jadi antara takbiratul ihram nak pergi bagi salam, tengah-tengah itu dia padat dengan isi dia beberapa perkataan dan beberapa perbuatan. Tengok, yang perkataan dan perbuatan ini, syarat dia kena start dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Yang kesemua perbuatan itu, dia tak boleh lari daripada makna solat menurut bahasa. Iaitu apa dia? Kesemua perkataan dan perbuatan itu, dia merujuk kepada makna doa, meminta kepada Tuhan, dengan arti kata an-nida, merayu-rayu pada Tuhan. Semua perkataan yang kan ada dalam solat ini adalah perkataan yang merujuk kepada peradaban doa dan peradaban an-nida. Takbir, Allahu Akbar. Kita tak perlu riyah, Allahu Akbar. Tak perlu. Jadi kita nak azan kan? Allahumma salli ala Muhammad, subhanallah, ya karim. Duduk. Ya Karim. Lepas tu baru Allahu Akbar. Tak perlu. Sebab apa? Allahu Akbar. Kerana walaupun kita takbir, tapi konsep sembahyang itu adalah konsep doa. Kenapa dikatakan konsep doa? Kerana makna salat menurut bahasa adalah doa. Jadi makna secara syarak, dia tak akan belaga dengan makna secara bahasa lurah. Jadi apakah yang akan kawal sembahyang kita nanti, ikhwan? Ialah makna menurut bahasa tu, dia kawal. Nada kita nak baca Fatihah,
nada nak baca surah, nada nak sebut subhana rabbiyal azim, nada nak kata sami Allahu liman hamidah, kesemuanya nada doa. Nada dia doa. Oh subhanallah. Ini perkara yang pertama sekali kita kena tahu sebelum kita masuk di dalam hukum hakam solat. Yang ni kita kena tahu dan nak kena sampai pada anak kita. Takbir, Allahu Akbar. Jadi Allah beri masa pada kita dan rezeki, kita akan tengok setiap rukun sembahyang itu bagaimana kita nak respon dia. Kita nak kita nak kata konsekuensi dia. Macam mana kita nak buat? Setiap rukun itu penulis sebut dalam ni. Insya-Allah saya akan baca satu persatu sebab dia adalah benda penting. Tapi sebelum sampai ke situ, ta'rif ni kena bagi masuk dalam fikiran kita, jangan hilang. Kenapa kita tak boleh solat dengan melulu? Kenapa tak boleh solat dengan lintang pukang? Kenapa tak boleh solat dengan gopoh gapah? Kenapa Nabi sebut alaikum bisakinah? Kamu kena tenang nak sembahyang. Hatta kita masuk dalam sembahyang, tu imam dah rokok. Jangan lari, Nabi kata. Tak apa. Apa yang kamu dapat. Yang tak dapat, kamu sempurnakan dengan rakaat yang lain. Kenapa ikhwan? Kerana peradaban solat adalah doa. Peradaban doa ni apa dia ikhwan? Peradaban doa ni adalah suara yang rendah, jiwa yang luluh. Tak boleh riau, tak boleh jerakah, tak boleh tunjuk sombong. Nada kita, kalau kita boleh baca Quran dalam sembahyang sampai ayat mata kita turun, sebegitulah kita berdoa pada Allah dengan sungguh-sungguh menghayati. Maka apa makna solat? Solat artinya beberapa perkataan, beberapa perbuatan yang dimulai dengan takbiratul ihram, disudahi dengan salam, dengan beberapa syarat yang tertentu. Sembahyang tidak dibuat ikut suka. Sembahyang dia di atas syarat. Yang konsep kepada sembahyang itu ialah doa. Konsep dia adalah doa. Dan antum boleh bayang tak? Kenapa Nabi suka berdoa dalam sujud? Berdoa dalam tasyahud akhir. Nabi suka memuji Allah dalam iftitah Nabi. Kerana konsep dia adalah doa. Kenapa? Dan kita boleh tahu pula kenapa Nabi kalau sembahyang sunat tengah malam lebih panjang daripada sembahyang fardu hak 5. Kerana konsep dia doa. Kita tak boleh membebankan orang lain dengan doa peribadi kita. Kita sembahyang 5 waktu, kita pimpin jemaah. Kita tak boleh bebankan dia dengan doa kita. Kerana kita nak minta untuk kita, makmum tak tahu apa-apa. Tapi kalau kita sembahyang seorang, kita tak pimpin siapa-siapa. Bebanlah diri kita dengan hajat kita pada Tuhan. Konsep dia adalah doa. Maka ini penulis nak kita faham dulu. Dan doa ni apa dia ikhwan? Kerana Nabi sebut dalam riwayat yang kita baca tadi Abi Daud ni, riwayat daripada Nu'man bin Bashir, doa ni Nabi letak di mana? Nabi letak pada bahagian ibadah. Ad-du'a huwal ibadah. Doa adalah ibadah. Apa makna ibadah? Doa artinya ibadah. Apa makna ibadah di situ? Ketundukan kita pada Allah. Ibadah dengan makna al-khudu', al-khusyu', at-tazallul. Perendahan diri, ketundukan diri, dan kita punya fokus kita dalam merendahkan diri pada Allah. Itu maksudnya ibadah. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk ibadah, untuk mereka tunduk pada aku, untuk mereka menghina diri pada aku, dan mereka fokus dalam kerja yang mereka lakukan pada aku. Itu ibadah punya hakikat dia. Pasal itu orang tak berdoa ke Tuhan. Kalau kau nak bagi, bagilah. Kau tak bagi, tak apa. Itu tidak ada nilai. Tidak ada nilai ubudiyah.
ketundukan, penghambaan. Maka perkara ini penulis nak kita tahu dulu. Gabungkan makna salat daripada sudut lughatan dengan arti salat pada sudut syarak ataupun istilah. Gabungkan kedua ni, cuba faham makna yang dapat kita sinkronisekan, kita acuankan dia menjadi satu, barulah penulis kata kita masuk salat dengan makna hukum fiqh. Subhanallah ikhwan. Maka salat ini, penulis kata pada kita, salat yang macam ni dia ada syarat tertentu. Apa dia? Bisyaraita makhsusatin. Salat yang Allah suruh kita buat ini ada syarat. Syaraita, syarat-syarat makhsusatin, yang dikhususkan, yang ditentukan. Tengok penulis kata apa? Penulis kata, bermula syarat wajib sembahyang itu 5 perkara. Tengok ikhwan. Syarat wajib sembahyang. Artinya kalau ada benda ni, maka wajiblah kawan tu sembahyang. Kalau 5 benda ni tak cukup, tiba-tiba masuk waktu sembahyang, maka kawan tu tak wajib sembahyang. Tapi ingat, bila nak melakukan sembahyang, kena ingat. Bila nak melakukan sembahyang, sembahyang yang mana? Sembahyang yang dia masukkan dalam takrif di atas tadi. Sembahyang yang dijelaskan pada sudut bahasa dan sudut syarak. Saya, orang putih kata apa? Hul. Hul maksud dia apa? Hul. Apa? Berhenti saat kan? Saya hul saat. Baik. Apa makna sembahyang ikhwan dari sudut bahasa? Doa. Betul? Apa dia konsep doa? An-nida. Seruan. Menyuruh Tuhan. Bila kata seru, apa makna konsep doa itu? Dia punya konsep besar kepada doa adalah ibadah. Kerana Nabi kata doa adalah ibadah. Dan ibadah itu apa pula konsep dia? Kerendahan diri, ketundukan, penghinaan diri, penghambaan pada Allah. Itu dipanggil ibadah ubudiyah. Kita memperhambakan diri pada Allah dengan rendah diri, dengan tunduk, menghina diri kita. Bila tubuh badan kita rendah, suara kita rendah, kita tahu kedudukan kita. Itu doa. Apa pula makna sembahyang pada sudut syarak? Kita boleh sebut sudut syarak, boleh istilah, boleh ta'rif, boleh. Beberapa perkataan, beberapa perbuatan yang dimulai dengan takbiratul ihram, disudahi dengan salam. Maka yang ni rupanya sembahyang, dia ada perkataan, sembahyang ada perbuatan. Sembahyang ada perkataan, ada perbuatan, tetapi dia dimasuki dengan takbiratul ihram. Bukan sebarang ayat, mesti takbiratul ihram, iaitu lafaz Allahu Akbar, dan dikatakan keluar daripada salat dengan assalam, assalamualaikum. Bila kita salat, kita sembahyang, mestilah dalam sembahyang itu ada nilai apa? Nilai doa. Nilai ibadah. Kenapa? Kerana solat itu maksudnya doa. Apa konsep ibadah tu? Ketundukan, merayu-rayu dekat Tuhan, merendah diri, suara, jatuh ego, hina diri. Itu diterjemahkan dalam bentuk beberapa perkataan, perbuatan. Ingat ikhwan, takbiratul ihram, dia adalah penentu sembahyang. Dan salam, penyudah sembahyang. Bila kita takbiratul ihram, dia masuk, dia benda mula nak masuk. Ini pintu, ada pintu. Dalamnya ada orang, ada Ustaz Zaki, ada Abeli, ada Ustaz Samsul. Saya masuk, saya tolak pintu, bermakna saya langkah pertama masuk, saya masuk, saya tunjuk muka. Muka apa? Muka yang semua orang tengok, orang tak syok. Bagi muka apa Abeli? Dia buat satu muka cong.
Muka Ustaz selalu kata muka lanat. Itu mudah faham lah. Mudah faham. Bukan kata apa-apa. Mudah faham. Kan? Dia buah muka tak suka. Baik, ingat kawan, orang putih kata apa? First impression. Itu akan dinilai oleh orang. Baik. Bila kita takbiratul ihram, kita takbir sahaja, mesti dalam takbir Allahu Akbar itu, first impression kita masuk. Lafaz pertama masuk pada, tunjuk pada Tuhan, mesti bernilaikan ibadah. Bernilaikan konsep doa, rendah diri. Jangan masuk sembahyang dengan sombong. Allahu Akbar. Jangan. Nilai rendah diri. Rendah diri. Pasal sembahyang tak dianggap sembahyang selagi tak lafaz Allahu Akbar. Selagi tak sebut Allahu Akbar, selagi itulah perbuatan ke perkataan tak akan jadi hukum sembahyang. Dan konsep sembahyang itu adalah doa. Kerendahan menyebut. Jadi kena sebut Allahu Akbar tu dengan rendah diri. Dan sekali lagi nak keluar daripada sembahyang, kena keluar dengan rendah diri. Masuk dengan rendah diri, masuk dengan etika ibadah, keluar pun dengan nilai ibadat. Artinya ikhwan, sembahyang ni ada perkataan, ada perbuatan, ada permulaan, ada pengakhiran. Dengan adanya ta'arif ini ikhwan, tertolak secara total dan fatal. Orang menyatakan sembahyang itu hanya niat semata-mata. Sebab niat tidak pernah ada perbuatan, niat tidak pernah ada perkataan. Tak ada. Niat tak ada wajah perbuatan. Niat tak ada surah. Niat bukan bacaan. Niat bukan perbuatan. Niat adalah kerja hati. Dia urusan hati. Maka dengan adanya ta'rif ini, tertolak ke semua orang menyatakan sembahyang itu adalah niat semata-mata. Maka boleh juga kita katakan itu adalah ajaran yang salah, ajaran yang total dan fatal, menyimpang daripada petunjuk Muhammad. Yang menyimpang daripada petunjuk Muhammad bin Abdullah wa Rasulullah ni, tak ada satu di atas petunjuk, melainkan semua di atas kesesatan. Setelah kita faham konsep itu ikhwan, barulah kita nak masuk yang penulis kata apa pada kita. Dia kata syarat. Kenapa dia nak sebut syarat wajib sembahyang? Kerana di dalam ta'rif itu ada perkataan bisyaraita makhsusatin. Bukan semua orang diletakkan bebanan sembahyang. Dia ada syarat tertentu. Tengok syarat dia apa dia. Pertamanya dia kata, berapa dia kata beli? Syarat dia ada berapa? Wajib sembahyang, bermula syarat wajib sembahyang itu 5 perkara. Apa yang pertama? Bukan rukun Islam dah. Syarat wajib sembahyang 5 perkara. Pertama apa dia? Pertama Islam. Kedua, aqil. Aqil ni akal lah. Akal tak gila elok. Yang ketiganya, baligh. Cukup umur, kita pun tahu dah. Keempatnya apa dia? Suci daripada haid dan nifas. Dan kelimanya, masuk waktu. Wajiblah sembahyang. Bila masuk waktu subuh, seorang laki-laki ataupun perempuan itu dia Muslim. Dia aqil. Dia baligh. Tidak kedatangan haid dan tidak menanggung nifas. Tiba-tiba orang bang. Maka dia wajib mengerjakan sembahyang. Dia wajib mengerjakan sembahyang. Sembahyang yang mana? Sembahyang yang mengikut ta'rif tadi. Lughah dan syarak tadi. Dia kena sembahyang macam tu. Itu wajib pada dia. Tapi kalau 5 ni tak cukup, banglah macam mana pun, dia tak cukup 5. Dia Islam, dia aqil, dia balik, tapi dia menanggung haid atau nifas, maka tak wajib. Tak wajib dia menterjemahkan sembahyang dengan bentuk yang khusus tadi. Tak wajib. Ataupun dia laki-laki, dia tak ada haid, dia tak ada nifas, dia ada Islam, dia ada akal elok, tapi tak balik. Tapi bila semua syarat itu cukup, maka wajib dia melaksanakan sembahyang. Baik.
Kemudian penulis kata apa? Penulis kata bermula syarat sahnya itu 9 perkara. Tadi syarat wajib lain. Ni syarat sah pula. Syarat sah ni maksud dia apa? Kalau kita dah tunai syarat wajib, sembahyang tu tak diterima lagi. Kalau kita tak lengkapkan syarat sah dia. Apa syarat sah sembahyang? Bermula syarat sahnya itu 9 perkara. Pertamanya Islam, keduanya aqil, ketiganya baligh. Pertamanya Islam, keduanya aqil, ketiganya suci badan daripada hadas kecil dan hadas besar. Keempatnya, suci badannya dan pakaiannya dan tempat sembahyangnya daripada najis yang tiada dimaaf akan dia. Kelimanya, masuk waktu. Keenamnya, menghadap ain qiblat. Ketujuhnya, menutup aurat. Kedelapannya, mengetahui akan kaifiat sembahyangnya. Kesembilannya, menjauhi daripada barang yang membatal akan dia. Ini 9 syarat sah sembahyang. 9 syarat sah sembahyang ni ikhwan, dia tak masuk apa ikhwan? Dia tak masuk baligh. Artinya orang yang tak baligh, dia tak wajib sembahyang. Tapi kalau dia sembahyang, sah. Tapi dia tak wajib sembahyang, sah. Sebab apa? Sebab dalam syarat sah sembahyang, dia tak masuk baligh. Dia kanak-kanak boleh sembahyang. Dan sembahyang dia sah kalau dia jaga benda ni. Masa kita sembahyang, kita orang Islam, kita aqil. Pasal itu, orang gila sembahyang macam mana pun tak sah. Bahkan tak wajib dan tak sah. Orang tak baligh, tak wajib sembahyang. Tapi sah sembahyang. Orang gila tak wajib sembahyang dan dia sembahyang pun tak sah. Kerana syarat sah sembahyang itu adalah aqil. Mesti akal. Jadi kalau orang tu ada yang tak sembahyang, bermakna dia gila. Dia cukup syarat wajib tak sembahyang, dia gila. Tengok ikhwan. Dikatakan sah sembahyang itu Islam, aqil, ketiga, suci badan kita daripada hadas kecil dan hadas besar. Ini bermakna dalam kes apa? Ambil uduk, taharah. Kita tak tangguh hadas besar, tak tangguh hadas kecil. Uduk. Badan kita ada uduk. Lepas tu, badan kita ini, pakaian kita dan tempat kita letak kaki nak sembahyang, dia kena bersih daripada najis yang tak dimaafkan. Artinya, najis tu ada dua. Najis yang tak dimaafkan dan ada satu jenis najis. Dia najis, tapi dimaafkan. Kenapa dimaafkan? Mungkin kerana jumlahnya terlalu kecil. Ataupun kerana apa? Sukar untuk dihindari. Macam darah nyamuk ke, darah lalat ke. Sukar nak hindari. Maka itu termasuk dalam kes dimaafkan. Walaupun dia najis. Tapi ada yang tak dimaafkan. Yang banyak, yang warna dia ada, yang bau dia ada, sifat dia ada, itu tak dimaafkan. Tak cicak sikit-sikit, hak jenis kering, duduk atas baju kita berkolek jatuh, ataupun kita tempih lagu tu. Itu semua masuk dimaafkan. Tidak ada hal. Apa lagi ikhwan? Masuk waktu. Nak sembahyang 5 waktu, kena masuk waktu. Dan kita menghadap kiblat. Kita menutup aurat. Kita tahu cara nak sembahyang. Dan selama kita sembahyang, kita menjauhi benda yang membatalkan sembahyang. Maka sahlah sembahyang kita. Tapi sembahyang yang mana ikhwan? Sembahyang yang di atas ta'rif tadi. Baik ikhwan, kita berhenti dekat tu. Kita cuba hadam benda ni dulu. Apa makna salat pada sudut bahasa, istilah. Berapakah perkara yang wajib sembahyang, syarat wajib sembahyang, dan apakah syarat sah sembahyang. Kita nak kena tahu benda ni, nak kena bermuamalat dengan anak-anak kita. Nak kena sampaikan pada anak-anak kita supaya mereka tahu benda ni. Kenapa kita duk suruh mereka sembahyang? Bagi tahu, kerana ini termasuk dalam perintah.
rukun sembahyang, rukun Islam yang kedua apa dia? Sembahyang. Dan apa makna sembahyang? Kenapa dia sembahyang dia tak boleh main-main? Sebab main-main ni bukan doa. Main-main bukan ibadat. Main-main bukan tanda kerendahan hati. Menghadap Tuhan. Menghadap sungguh. Tak mau garu sana, tak mau garu sini. Tak mau cubit kawan sana, cuit kawan sini. Kerana sembahyang itu bermakna beberapa perkataan, beberapa perbuatan yang dibuka dengan takbiratul ihram, diakhiri dengan salam, yang diikat dia dengan konsep doa. Artinya diikat dengan konsep ibadah. Kerendahan hati. Lepas itu bila orang bang, kita kena sembahyang. Pasal kita sedang beribadah. Allah buat kita untuk ibadah. Illa liya'budun. Illa liya'budun. So bila disebut Allahu Akbar, pasal itu dikatakan Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allah yang bacaan dia akbar. Alif di atas, kak mati. Dia tak kata Allah kabir. Dia kata Allahu Akbar. Akbar. Allah paling besar. Atas tu dah tak ada apa dah. Maka bila kita dengar nama Tuhan besar, Tuhan yang kita merayu, kita memohon penyelamat kita, pelindung kita, penjaga kita, kita tinggal semua, kita pergi sembahyang dengan penuh kerendahan hati. Masuk dalam rumah Allah tak sombong. Pasal tu orang yang masuk solat dengan kerendahan hati, bukan kata solat, sejak dia ambil uduk lagi, Tuhan nak bersihkan dia. Luar dalam. Taharah tu mengangkat hadas dan taharah tu menggugurkan dosa dia. Dia menghadap Tuhan dengan kerendahan hati. Maka sembahyang itu menjadi burhan kepada dia di hari akhirat. Subhanallah ikhwan. InsyaAllah ikhwan, masih ada banyak bab yang kita akan sembang lagi. Banyak topik yang akan kita bincang lagi. Kita berhenti dekat itu dulu. Semoga Allah merahmati saya dan kita semua ikhwan. InsyaAllah ada kesempatan pada masanya lain kita akan sambung lagi pada pada next week. Sabtu depan kita boleh bersambung lagi. Bermakna Sabtu depan kita dah masuk tahun baru. New Year. New Year. Bermakna kita berhenti setahun jugalah ikhwan. Nak jumpa New Year. InsyaAllah. Tengoklah year depan ni nak main macam mana pula tak tahu lah. InsyaAllah ikhwan. Semoga Allah merahmati kita semua. Wa ila liqa hayakumullah. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassallallahu ala Nabi Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin.